Al-Fatiha. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Qala Allah ta'ala fi kitabihil 'azizil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alayk wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansurakallahu nasran 'aziza. Shadaqallahul 'azim. Yang dimuliakan pengurusi dan juga pihak jawatan kuasa surau dan imam pimpinan daripada semua peringkat, ibu ayah, tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan selamanya, marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala masih lagi panjangkan umur kita, masih lagi diberi kesempatan untuk sama-sama kita meneruskan kehidupan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita mengambil peluang di antara maghrib dan isyak pada hari ini untuk menghayati beberapa pengajaran yang boleh kita ambil daripada Al-Quran Al-Karim. Tuan, hari ini saya tak sambung Ibadur Rahman. Saya tinggal buku dekat kereta dekat rumah saya, tuan. Jadi insya-Allah saya mengambil kesempatan pada malam ini, tuan-tuan, sempena dengan bulan Dzulqa'dah, berbicara tentang kita mengambil penghayatan beberapa ayat dalam surah Al-Fath. Surah Al-Fath, surah yang ke-48. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita memilih perbincangan berkaitan dengan surah Al-Fath ini, tuan-tuan? Antaranya ialah kerana peristiwa yang diceritakan dalam surah ini. Bahkan kita lihat turunnya surah ini pada bulan Dzulqa'dah pada tahun ke-6 Hijrah. Yakni, tuan-tuan, dalam perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Hudaybiyah menuju ke Madinah. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surah Al-Fath ini ialah surah Madaniyah. Tuan-tuan, kita tahu dalam Al-Quran ada surah Makkiyah, ada surah Madaniyah. Surah Makkiyah, surah yang diturunkan di Makkah ataupun sebelum hijrah. Manakala surah Madaniyah ialah surah yang diturunkan di Madinah ataupun selepas hijrah. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menyebut, saya kira tuan-tuan kita rajin dengar ayat ini, tuan-tuan, yang saya bacakan tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina. Ayat yang pertama daripada surah Al-Fath ini, Allah Ta'ala sebut, sesungguhnya kami telah memberikan kepada kamu kemenangan yang nyata. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Imam Bukhari meriwayatkan daripada Al-Barra radhiyallahu anhu, di mana beliau berkata bahawa kalian semua berpendapat bahawa yang dimaksudkan kemenangan itu ialah pembebasan kota Makkah. Dan pembebasan kota Makkah itu memang merupakan suatu kemenangan. Sedangkan kami berpendapat bahawa ia adalah bai'atul ridwan pada peristiwa Hudaybiyah. Tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Barra radhiyallahu anhu dan lain-lain yang menyebut bahawa surah ini, ayat berkaitan dengan inna fatahna laka fathan mubina, yang dimaksudkan kemenangan itu bukanlah kita kata cerita tentang setelah pembukaan kota Makkah saja, tetapi yang dikaitkan di sini ialah tentang peristiwa Bai'atul Ridwan, dan juga kita kaitkan juga dalam peristiwa Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah yang berlaku pada tahun ke-6 Hijrah.
Jadi tuan-tuan, hari ini kita nak bincang tentang perjanjian Hudaibiyah dan juga sedikit sebanyak berkaitan dengan Bai'atul Ridwan dan juga kesan daripada peristiwa ini. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, biasa selalu kita dengar inna fatahna laka fathan mubina, selalu dikaitkan dengan kemenangan itu ialah pembukaan kota Makkah. Yang kita nak bincangkan hari ini tuan-tuan, satu peristiwa yang kita sebut tadi berlaku pada tahun ke-6 Hijrah, bulan Dzulqa'dah, iaitu Bai'atul Ridwan dan juga perjanjian Hudaibiyah. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menggambarkan berkaitan dengan surah ini. Nazala alayya al-barihatu suratun hiya ahabbu ilayya minad dunya wa ma fiha. Nabi sebut, tadi malam telah diturunkan kepadaku suatu surah yang lebih aku cintai daripada dunia dan seisinya, iaitu yang Nabi bacakan ialah inna fatahna laka fathan mubina yaghfir laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar, yang boleh kita lihat dalam awal surah Al-Fath. Tuan-tuan dalam hati Allah Subhanahu wa taala, kita nak bincang tuan-tuan sepintas lalu, tapi kita tak boleh pergi ayat ke ayat sebab tak habis malam ni. Kita nak bincang ayat ke ayat. Kita akan pergi sepintas lalu beberapa ayat yang berkaitan dengan peristiwa yang kita nak bincangkan hari ini. Tuan-tuan dalam hati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana bermulanya peristiwa ini? Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, peristiwa ini bermula bila mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bermimpi. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi bermimpi pada ketika itu Nabi tawaf dan di Kaabah. Nabi dengan sahabat tawaf di Kaabah. Bila Nabi ceritakan kepada para sahabat pada ketika itu, maka ramai di kalangan sahabat yang gembira. Kerana ini memberi signal barangkali Nabi nak mengajak mereka untuk mengerjakan satu ibadah yang mulia, tawaf di Kaabah. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, pada masa yang sama sahabat-sahabat yang kita tahu muhajirin yang berhijrah daripada Makkah ke Madinah, tuan-tuan, setelah beberapa tahun mereka berhijrah ke Madinah, tuan-tuan, naluri manusia biasa cintakan kampung halaman. Bukan kata sahabat, kita pun tuan-tuan suka cinta kepada kampung halaman. Baru ni dah balik dah tuan-tuan, raya puasa, raya haji ni duk gaduh pula nak balik kampung mana tuan-tuan ni. Masing-masing nak bertahan. Suami kata nak balik kampung dia, isteri kata nak balik kampung dia. Tuan-tuan, ada yang buat giliran dan sebagainya. Kita pun kadang-kadang ada yang balik sebulan sekali, setahun 2 kali, setahun 3 kali. Tuan-tuan, cintakan kampung halaman benda biasa, naluri biasa. Dan itu juga yang ada kepada sahabat Nabi yang berhijrah daripada Makkah ke Madinah. Ini tuan-tuan, barangkali ini satu signal yang menggembirakan mereka, setidak-tidaknya boleh balik ke kampung halaman di samping mengerjakan ibadah yang mulia, iaitu tawaf di Kaabah. Jadi tuan-tuan, Nabi dengan sahabat pada ketika itu bergerak ke Makkah. Nabi bersama dengan sahabat bergerak ke Makkah pada bulan Dzulqa'dah tahun ke-6 Hijrah itu. Yang bersama dengan Nabi sekitar 1,400 orang, ada riwayat kata 1,500 orang, 1,400 ke 1,500 orang. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan binatang-binatang ternak yang dibawa untuk disembelih, dan juga tak silap saya senjata yang kita kata yang berada dalam sarungnya. Niat mereka pada ketika itu bukanlah untuk berperang. Niat Nabi dengan sahabat pada ketika itu tak lain dan tak bukan untuk mengerjakan umrah, bukan nak perang dengan siapa-siapa. Tuan-tuan, Nabi dengan sahabat bergerak. Pada masa yang sama tuan-tuan, musyrikin Makkah mendapat tahu tentang pergerakan Nabi dengan sahabat daripada Madinah. Tuan-tuan, apatah lagi tuan-tuan, mereka masih lagi berdendam dengan kekalahan demi kekalahan dalam peperangan sebelum itu. Apa yang berlaku tuan-tuan? Pimpinan Quraisy telah membuat keputusan untuk menghalang Nabi dengan sahabat. Ada riwayat menyebut tuan-tuan, nak menggambarkan seriusnya mereka nak halang Nabi dengan sahabat masuk ke Makkah masa itu, dihantarnya sekitar 200 orang tentera berkuda yang pada ketika itu dipimpin oleh Khalid Al-Walid, yang pada ketika itu juga belum memeluk Islam.
Nak menggambarkan kepada kita ini satu benda yang serius. Mereka nak jadi apa pun, mereka nak halang Nabi dengan sahabat masuk ke kota Makkah. Ini tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila begitu tuan-tuan, setelah mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun telah mendapat gambaran, makluman tentang musyrikin Makkah membuat persiapan untuk menghalang Nabi dengan sahabat. Tuan-tuan, Nabi dengan sahabat pun buat persiapan. Persiapan apa tuan-tuan? Bukan nak perang, tetapi tuan-tuan nak dihantar utusan untuk menyampaikan kepada Quraisy tentang hasrat mereka masuk ke kota Makkah. Bukan nak perang, tapi betul-betul nak mengerjakan umrah. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kitab sirah tuan-tuan, Muhammad Ishaq bercerita, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu untuk diutus ke Makkah. Pada awalnya tuan-tuan digambarkan bahawa cadangan ni ialah nak utuskan Sayyidina Umar ke kota Makkah. Untuk apa tuan-tuan? Untuk sampaikan kepada pembesar Quraisy maksud kedatangan Sayyidina Umar, maksud kedatangan Nabi dengan sahabat, bukan untuk perang. Tuan-tuan, Sayyidina Umar kata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku takut orang Quraisy akan berbuat jahat terhadap aku. Sedangkan di kota Makkah itu tidak ada seorang pun daripada Bani Adi bin Ka'ab yang akan membela aku. Tuan-tuan, masyarakat Arab pada ketika itu tuan-tuan, antara kebiasaan yang berlaku ialah mereka ada kelompok-kelompok yang biasa melindungi mereka. Sayyidina Umar misalnya, yang biasa melindungi ni ialah Bani Adi bin Ka'ab tadi. Tapi tuan-tuan, mereka tidak ada di Makkah untuk membela kalau ada suatu perkara berlaku pada Sayyidina Umar. Apatah lagi tuan-tuan, Sayyidina Umar kita tahu masa Sayyidina Umar nak berhijrah dulu, apa yang Sayyidina Umar buat? Apa yang Sayyidina Umar buat sebelum berhijrah kepada orang Makkah? Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mangkali Quraisy berdendam dengan dia. Dan orang Quraisy pun telah mengetahui permusuhan dan kebencian aku terhadap mereka, kata Sayyidina Umar. Tapi aku ingin beritahu kamu seorang yang lebih terhormat di kalangan mereka daripada diri aku, iaitu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di sudut watak sahabat-sahabat Nabi ni tuan-tuan, Sayyidina Utsman ni kira pandai pakar lah bab nego ni. Umar nego dia pedang, payah-payah kat pedang lah kita kata. Tapi Sayyidina Utsman ni tuan-tuan, memang kalaulah kita nak kata dari sudut sejarahnya, sama ada Sayyidina Utsman dengan Quraisy, mereka tak ada masalah. Bahkan mereka menghormati Sayyidina Utsman. Tak ada apa-apa poin mereka nak benci ataupun mereka nak bermusuh dengan Utsman. Sebab Sayyidina Utsman ni orang yang mungkin dihormati dengan lemah lembut dan sebagainya. Maka tuan-tuan, cadangan Umar, Utsman lebih sesuai. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dicadangkan utuslah Sayyidina Utsman untuk menemui Abu Sufyan dan juga pembesar Quraisy untuk sampaikan mesej pada ketika itu. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Sayyidina Utsman pun pergi menuju ke kota Makkah, hingga akhirnya berjumpa dengan pembesar-besar Makkah. Termasuklah tuan-tuan, akhirnya Sayyidina Utsman juga berjumpa dengan pembesar Makkah pada ketika itu. Antaranya ialah Abu Sufyan. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Utsman berangkat berjumpa dengan Abu Sufyan, pembesar Quraisy. Dia pun sampaikan apa yang dikirimkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yakni mesejnya ialah mereka nak masuk ke kota Makkah bukan untuk perang, tapi untuk menunaikan umrah. Tuan-tuan, apa kata mereka pembesar Quraisy pada ketika itu? Kalau kamu nak mengerjakan tawaf di Baitullah, maka silakan saja. Maka Utsman kata, aku tidak akan mengerjakan tawaf sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertawaf. Yakni Sayyidina Utsman katakan bahawa dia tidak akan mendahului Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, jadi orang Quraisy tahan Utsman bin Affan bersama dengan mereka beberapa ketika, yakni kita kata dalam tempoh yang agak lama pemergian Utsman, sehingga sampailah khabar-khabar angin yang menyatakan bahawa Sayyidina Utsman telah dibunuh. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ada riwayat yang menyebut bahawa
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika mana mendengar bahawa Uthman bin Affan telah dibunuh. Nabi sebut, la nabrahu hatta tunajizal qaum. Kita tidak akan meninggalkan tempat ini sehinggalah kita memerangi kaum itu. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya tuan-tuan, Nabi menyeru sahabat-sahabat pada ketika itu untuk berbai'ah. Al-bai'ah, al-bai'ah. Allahumma inna Uthman fi hajatillah ta'ala wa hajati rasulih. Tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dia nak menggambarkan bahawa pemergian Sayyidina Uthman itu tak lain dan tak bukan ialah semata-mata kerana Allah dan Rasulnya. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka pada ketika itu Nabi mengajak sahabat-sahabat untuk berbai'ah, lalu menjabat salah satu tangan dengan tangan yang lain, dan tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan mereka membai'ah atas nama Uthman lebih baik daripada tangan mereka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada yang meriwayatkan bahawa ketika mana nak berlakunya bai'ah, Sayyidina Uthman pun sampai. Dan tuan-tuan, mereka Sayyidina Uthman pun turut serta dalam bai'ah pada ketika itu. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mereka berbai'ah pada ketika itu sekitar jumlah 1,400 orang tadi. Bermakna tuan-tuan, boleh kata semua berbai'ah, kecuali ada golongan yang mana tuan-tuan dia ni sibuk cari untanya yang hilang. Jadi dia tak menyertai sahabat pada ketika itu untuk berbai'ah. Bahkan tuan-tuan, terdapat banyak hadis yang menceritakan tentang betapa mulianya sahabat-sahabat yang berbai'ah pada ketika itu. Termasuklah tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi pernah bersabda, kullukum maghfurun lahu illa sahibal jamalil ahmar. Kalian semua diberikan ampunan kecuali pemilik unta merah. Tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu kami katakan kepada orang lain, ini sahabat cerita, kemarinlah agar Rasulullah SAW mohonkan ampunan untuk kamu. Maka orang itu jawab, demi Allah, menemukan untaku yang hilang lebih aku sukai daripada aku dimintakan ampunan oleh sahabat lain. Tuan-tuan, ada yang menggambarkan ada orang munafik yang bersembunyi di sebalik perut unta pada ketika itu. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, golongan ini digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Fath ini juga. Kalau kita lihat dalam ayat yang ke-10, Allah Ta'ala berfirman, innal ladzina yubayi'unaka innama yubayi'una Allah yadullahi fawqa aydihim faman nakasa fa innama yankusu ala nafsihi wa man awfa bima ahada alaihi Allah fasayutihi ajran 'azima. Bahawasanya orang-orang yang berjanji setia kepada kamu, sungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah, tangan Allah di atas tangan mereka. Maka barang siapa yang melanggar janjinya, nescaya akibat ia melanggar janji itu akan menimpa dirinya sendiri. Dan barang siapa yang menepati janjinya kepada Allah, maka Allah Ta'ala akan berinya pahala yang besar. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan kalau kita lihat tuan-tuan dalam ayat yang lain, Allah Ta'ala berfirman dalam ayat yang ke-18, bagaimana Allah Ta'ala meridai Nabi dengan sahabat yang berbai'ah pada ketika itu. Allah Ta'ala berfirman dalam ayat yang ke-18 surah Al-Fath, laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubayi'unaka tahta asy-syajar fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alaihim wa athabahum fathan qariba. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah redha terhadap orang-orang beriman ketika mana mereka berjanji setia kepada kamu di bawah pohon, maka Allah Ta'ala mengetahui apa yang ada dalam hati mereka, lalu menurunkan ketenangan atas mereka dan memberikan balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat waktu ini. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Asy-Syahid Syekh Qutb tuan-tuan dalam tafsir fi Zilalil Quran, dalam tafsir fi Zilalil Quran, Syekh Qutb mengimbau, dia cuba membayangkan bagaimana bahagianya hati sahabat-sahabat
dalam keadaan mereka masih hidup, diturunkan ayat yang menyatakan bahawa Allah Ta'ala redha pada mereka. Tuan, ayat yang menceritakan ayat Allah Ta'ala redha pada mereka, ini satu berita gembira yang sangat menenangkan hati mereka. Tuan, tak tahu nak dibayangkan betapa gembiranya sahabat yang berbai'ah pada ketika itu, bila mana Allah Ta'ala berjanji bahawa sesungguhnya Allah Ta'ala redha kepada mereka. Kita tuan-tuan yang berada dalam sirat, belum tentu tuan-tuan bagaimana kesudahan kita. Dalam keadaan mereka masih hidup tuan-tuan, Allah Ta'ala telah menjanjikan suatu benda yang menggembirakan hati mereka. Tuan-tuan dan mati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi tuan-tuan, bila berlakunya tuan-tuan Bai'atul Ridwan, boleh kita simpulkan telah memberi kesan kepada dua kesan tuan-tuan. Yang pertama kesan dalaman, yang kedua kesan luaran. Yang pertama kesan dalaman yang saya maksudkan ialah Nabi dengan sahabat menjadi bersemangat kesan daripada Bai'atul Ridwan. Tuan-tuan, sahabat tuan-tuan, kalau tadi di awal tadi kita sebut mereka datang bukan untuk perang, untuk mengerjakan umrah, tapi kesan Bai'atul Ridwan itu tuan-tuan, mereka merasakan bahawa apa nak jadi-jadi, mereka sanggup mati demi agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semangatnya lain. Itu kesan dalaman. Kesan luarannya tuan-tuan, rupa-rupanya tuan-tuan, musyrikin Makkah pun dapat tahu tentang Bai'atul Ridwan ini. Kalau tadi di awal tadi kita sebut Quraisy bersungguh-sungguh menghantar tentera berkuda antaranya untuk menunjukkan betapa mereka serius nak halang Nabi dengan sahabat masuk ke kota Makkah. Kalau nak perang pun peranglah, seolah-olahnya begitu. Tetapi tuan-tuan, kesan Bai'atul Ridwan, apa yang berlaku tuan-tuan? Kalau tadi Quraisy nak ambil, kita kata tindakan yang kita kata bersifat peperangan, tapi tuan-tuan, kesan Bai'atul Ridwan, mereka telah mengubah strategi mereka. Maka mereka merancang untuk diadakan satu perjanjian damai dengan Rasulullah SAW. Sebab mereka takut orang Islam dalam sejarah walaupun sedikit, memang orang Islam tidak takut mati, tapi Quraisy lah yang takut mati. Tuan-tuan dan mati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka dipendekkan kalam, berlakulah apa yang kita sebut sebagai perjanjian Hudaibiyah. Tuan-tuan dan mati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, jadi berlakunya perjanjian Hudaibiyah pada ketika itu, Quraisy telah menghantar Suhail bin Amr yang mewakili golongan mereka. Suhail bin Amr ni tuan-tuan, dia ni kira pemilatur hebat lah di kalangan Quraisy. Dengan harapan kalau hantar Suhail bin Amr, dengan harapan kalau berlaku perdebatan dan sebagainya, akan menang di pihak Quraisy. Kalau ada perjanjian, perjanjian yang akan menguntungkan mereka. Itu harapan mereka. Tuan-tuan, Suhail bin Amr pernah dimusuhi oleh sahabat. Dia sahabat pernah minta izin, kalau tak silap ni kena potong lidah Suhail bin Amr, tapi Nabi halang. Tuan-tuan, benar apa yang Nabi halang itu sebab satu hari nanti selepas pada itu, benar-benar Suhail bin Amr telah memeluk Islam. Akhirnya memeluk Islam. Tuan-tuan, pada ketika ini Suhail bin Amr mewakili musyrikin tuan-tuan. Nabi, setengah riwayat kata Nabi dengan Sayyidina Ali mewakili kaum muslimin. Maka berlakulah apa yang kita sebut sebagai perjanjian Hudaibiyah. Dalam perjanjian itu tuan-tuan, pada awalnya nak ditulislah perjanjian itu bahawa dengan kalimah, permulaannya dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan, siapa orang pertama menggunakan Bismillahirrahmanirrahim? Tuan, tak lain dan tak bukan, Nabi pernah sebut bahawa orang pertama yang menggunakan kalimah Bismillahirrahmanirrahim ialah Nabi Allah Sulaiman AS. Ini sedingan je, sebagaimana tercatat dalam surah An-Naml, surat yang telah dikirimkan oleh Nabi Sulaiman kepada Ratu Negeri Sabah. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut dalam surah An-Naml, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Itu antara isi kandungan surat Nabi Sulaiman kepada Ratu Negeri Sabah, yang menyatakan bahawa sesungguhnya ianya adalah daripada Nabi Sulaiman. Tercatat padanya kalimah Bismillahirrahmanirrahim.
Janganlah kamu sombong kepada Allah ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Datanglah kepadaku dalam keadaan menyerah diri, yakni memeluk Islam. Tuan-tuan, itu cerita surat Nabi Sulaiman. Kembali kepada perjanjian Hudaybiyah tadi. Pada awalnya tuan-tuan nak ditulis kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Suhail bin Amr membantah, apa ni Ar-Rahman Ar-Rahim? Kami tak faham. Cukuplah kamu tulis Bismikallahumma. Tuan-tuan, mereka pertikaikan Ar-Rahman Ar-Rahim. Bahkan kalau tuan-tuan ingat, semasa kita pernah bincangkan tentang Ibadur Rahman dulu, kalimah Ar-Rahman, ayat yang ke-60 surah Al-Furqan, Allah Ta'ala menggambarkan apabila diseru kepada golongan musyrikin ini supaya wa idza qila lahum usjudu lir-rahman, dan apabila dikatakan kepada mereka sujudlah kamu kepada Ar-Rahman, yakni Allah Ta'ala, salah satu nama Allah ialah Ar-Rahman. Qalu wa ma Ar-Rahman. Orang musyrikin tuan-tuan bertikaikan, siapa Rahman ini? Siapa Ar-Rahman ini? Yang kami kenal, dalam tafsir sebut, mereka persendakan, yang kami kenal seorang nama Rahman, Nur dekat Yamamah. Mereka pertikaikan. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali pada perjanjian Hudaybiyah tadi, Suhail bin Amr membantah kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Kata dia, cukuplah ditulis sebagaimana sebelum ini, iaitu Bismikallahumma. Tuan-tuan, Nabi beralah, maka ditulislah Bismikallahumma. Kemudiannya, perjanjian itu nak ditulis nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nama Nabi Muhammad Rasulullah. Sekali lagi Suhail bin Amr membantah, apa ini Rasulullah? Kami tak percaya kamu wahai Muhammad ialah Rasulullah. Kalau kami percaya kamu ialah Rasulullah, nescaya kami tak halang kamu untuk tawaf di Kaabah. Cukuplah ditulis Muhammad bin Abdullah. Tuan-tuan, pada ketika itu disuruh padam, Sayyidina Ali tidak mahu padam. Tuan-tuan, tak nak beralah Sayyidina Ali. Tuan-tuan, setengah riwayat menyebut bahawa Nabi sendiri yang padam. Sayyidina Ali tak sanggup nak padam, tuan. Nabi tanya mana dia kalimah itu, Nabi sendiri yang padam. Allahu Akbar. Nabi beralah kali yang kedua. Dalam perjanjian itu tuan-tuan, ada beberapa yang telah dilihat secara kasarnya tidak positif kepada orang Islam. Di samping dalam perjanjian itu, antaranya ialah tidak boleh berperang selama sekitar 10 tahun. Okey, itu tak apalah. Dalam perjanjian itu juga ialah orang Islam tidak boleh mengerjakan umrah pada tahun itu, mesti postpone tahun depan. Tuan-tuan, kita nampak macam perjanjian ini tidak adil. Seolah-olahnya macam menguntungkan pihak Quraisy. Maka tuan-tuan, dah berapa dah tuan-tuan? Nabi beralah. Tadi 2 dah tuan-tuan. Beralah lagi, umrah postpone tahun depan. Dalam perjanjian itu juga tuan-tuan, mana-mana orang Makkah yang pergi ke Madinah tanpa izin keluarga mesti dihantar balik. Tuan-tuan, beralah lagi. Dalam perjanjian itu pula tuan-tuan disetujui, disepakati ialah mana-mana orang Madinah yang pergi ke Makkah walaupun tanpa izin keluarga tak perlu hantar balik. Nampak tuan-tuan? Nampak macam merugikan. Dalam perjanjian itu juga ialah orang Arab ni biasa dia berpuak-puak, ya. Mana-mana kelompok boleh, orang kata, bersama dengan, menjalinkan kerjasama dengan kelompok yang disukai. Pada ketika itu tuan-tuan, ada kelompok yang selalu bergaduh, Banu Bakar dengan Banu Khuza'ah. Banu Bakar tuan-tuan bersama dengan Quraisy, Banu Khuza'ah bertahan bersama dengan Rasulullah SAW dan juga sahabat. Jadi 2 kelompok ini tuan-tuan, mereka pergi dengan bersekutu dengan kelompok yang mereka suka. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, selepas perjanjian itu apa yang berlaku ialah ramai di kalangan sahabat yang tak setuju. Ramai yang tak setuju. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk yang tak setuju pada ketika itu ialah Sayyidina Umar Al-Khattab.
Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Umar Al-Khattab pernah menggambarkan, kita lihat dalam sejarah bagaimana Sayyidina Umar Al-Khattab bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang dijanjikan. Sayyidina Umar jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar tanya, "Bukankah engkau benar-benar Nabi Allah?" Nabi kata, "Ya, benar." Sayyidina Umar kata lagi, "Bukankah kita berada dalam kebenaran sedangkan musuh kita dalam kebatilan?" Nabi jawab, "Benar." Kalau begitu, mengapa kita harus memberikan kelonggaran dalam agama kita? Yakni seolah-olah macam, kenapa kita nak beralah dengan musyrikin? Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya aku ini Rasulullah, aku tidak derhaka kepadanya. Dialah penolongku." Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Sayyidina Umar tanya lagi, "Bukankah engkau pernah memberitahu kami bahawa kita akan mendatangi Baitullah dan bertawaf di sana?" Maka Nabi jawab, "Ya, benar. Tapi apakah aku memberitahu kepada kamu bahawa kita akan mendatanginya tahun ini juga?" Sayyidina Umar kata, "Tak juga, kan?" Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya engkau akan mendatanginya dan tawaf di sana." Nabi sebut tadi. Tuan-tuan, kata Sayyidina Umar, kemudian Sayyidina Umar pergi jumpa Sayyidina Abu Bakar pula. Sekali lagi tuan-tuan, peristiwa ini menggambarkan gelaran As-Siddiq kepada Sayyidina Abu Bakar bukanlah semata-mata kerana peristiwa Isra' wal Mi'raj. Ketika mana Sayyidina Abu Bakar, kita kata, mengiyakan cerita Nabi berkaitan dengan Isra' wal Mi'raj. Kita tahu Nabi Sayyidina Abu Bakar digelar sebagai As-Siddiq. Tapi nak katanya tuan-tuan, sifat As-Siddiq Sayyidina Abu Bakar ni bukan semata-mata pada peristiwa Isra' wal Mi'raj saja. Dalam peristiwa ini tuan-tuan, setelah Sayyidina Umar jumpa dengan Rasulullah, Sayyidina Umar jumpa dengan Sayyidina Abu Bakar pula. Lalu ditanya kepada Sayyidina Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar," kata Umar, "bukankah ini Nabi Allah yang sebenarnya?" Abu Bakar jawab, "Ya, benar." Kemudian ditanya lagi, "Bukankah kita berada di atas kebenaran sedangkan musuh kita berada dalam kebatilan?" Abu Bakar jawab, "Ya, benar." Lalu Umar tanya lagi, "Lalu mengapa kita memberikan kelonggaran dalam agama kita?" Macam yang ditanya pada Rasulullah SAW tadi. Lalu dia menjawab, Abu Bakar jawab, "Wahai engkau, sesungguhnya baginda adalah Rasulullah dan baginda tidak mendurhakai Tuhannya, dan dia adalah penolongnya, yakni Allah adalah penolongnya. Karenanya berpeganglah kamu pada talinya. Demi Allah, beliau benar-benar berada dalam kebenaran." Sayyidina Umar tanya lagi, "Bukankah ia telah memberitahu kita bahawa kita akan datang ke Baitullah dan bertawaf di sana?" Abu Bakar jawab, "Benar. Namun apakah ia memberitahu kamu bahawa engkau akan datang ke Baitullah tahun ini juga?" Umar kata, "Tidak." Abu Bakar pun kata, "Engkau akan datang ke sana dan bertawaf di sana." Tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Abu Bakar mengiyakan sebagaimana apa yang telah Nabi jawab kepada Sayyidina Umar Al-Khattab pada ketika itu. Tuan, kemudiannya Umar pernah berkata, "Dan kerana peristiwa tersebut, aku mengerjakan pelbagai amalan yang sangat banyak." Tuan, sebab apa? Sebab Sayyidina Umar ni macam duk tanya-tanya, dia rasa macam dia telah bersalah, mempertikaikan, seolah macam mempertikaikan Nabi. Tapi selepas turunnya ayat Inna Fatahna tadi tuan, bila Umar tanya Rasulullah SAW, "Benarkah ini kemenangan?" Nabi kata, "Ya." Umar berazam, mulai hari ini dia nak tingkatkan amalan sebab rasa bersalah. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah buat perjanjian itu, Rasulullah SAW berkata kepada para sahabatnya, "Qumu fanharu summa hliqu." Berdirilah kalian semua dan berkorbanlah, dan selanjutnya bercukurlah. Maka demi Allah, tak ada seorang pun daripada mereka yang berdiri sampai Rasulullah SAW kata benda itu 3 kali. Maksudnya sahabat Nabi pun rasa macam tak senang dengan perjanjian itu. Berlakulah silent protest pada tindakan Rasulullah SAW pada ketika itu. Melihat tidak ada seorang pun daripada mereka yang berdiri, maka baginda masuk menemui Ummu Salamah dan menyebutkan apa yang ia dapati daripada sahabat-sahabat masa itu. Bayangkan tuan-tuan perasaan Nabi rasa bersendirian masa itu, bila mana nampak macam sahabat-sahabat tak bersama dengan dia. Tuan-tuan dan mati Allah Subhanahu wa taala, bukan kerana sahabat benci Nabi,
mereka pun sayangkan Islam, tetapi mereka tak nampak sebagaimana yang dilihat oleh Rasulullah SAW. Nabi nampak jauh. Kalau kita pun duduk zaman ni, silap-silap kita pun pertikaikan Nabi, sebab kita tak nampak apa yang dilihat oleh Rasulullah SAW. Kali kita akan tuduh Nabi sebagai kuda tunggangan Quraisy, sebab asyik beralah dengan Quraisy dalam perjanjian Hudaybiyah masa itu. Tapi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, selepas itu barulah orang nampak hikmah di sebalik perjanjian Hudaybiyah tadi, yang telah disebut oleh Ibn Qayyim Al-Jauzi. Perjanjian Hudaybiyah itu sebagai anak kunci kepada pembukaan kota Makkah. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bila mana Nabi ceritakan pada Ummu Salamah, Ummu Salamah radhiyallahu anha kata pada Nabi, "Wahai Nabi Allah, apakah engkau menginginkan hal tersebut? Pergi dan janganlah engkau berbicara dengan salah seorang pun daripada mereka, sehingga engkau menyembelih untamu dan memanggil tukang cukurmu untuk bercukur." Maka Nabi pun pergi, tak berbicara dengan seorang pun daripada mereka, sehingga Nabi sembelih untanya dan panggil tukang cukurnya untuk mencukur baginda. Setelah orang mengetahui hal tersebut, sahabat-sahabat tahu hal tersebut, maka mereka pun sembelih korbannya, dan sebahagian daripada mereka saling bercukur sebahagian lain, sehingga hampir-hampir sebahagian mereka melukai sebahagian yang lain. Kemudian beberapa orang wanita mukminah mendatangi baginda, hingga akhirnya Allah Ta'ala turunkan daripada ayat daripada surah Al-Mumtahanah. Ini cerita lain. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka pada hari itu diriwayatkan Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu menceraikan dua orang wanita. Kemudian salah seorang daripada wanita itu dinikahi oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, sedangkan wanita yang satu lagi dinikahi oleh Safwan bin Umayyah. Setelah itu Nabi SAW kembali ke Madinah. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, jadi dalam perjalanan daripada perjanjian Hudaybiyah itulah turunnya ayat yang pertama tadi, yang kita sebut tadi. Itu yang Nabi sebut, tuan-tuan, telah turun padaku ayat yang lebih aku cintai daripada dunia dan seisinya. Sayyidina Umar tanya, benarkah ini kemenangan? Nabi kata ya. Tuan-tuan, selepas pada itu yang kita sebut tadi, Sayyidina Umar rasa bersalah. Maka dia berazam untuk tingkatkan amalannya. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, di manakah hikmah di sebalik perjanjian Hudaybiyah? Yang kita kalau baca sekadar itu pun, kita pun nampak barangkali kita rasa macam berat sebelah perjanjian tadi, rugi kepada orang Islam. Tetapi tuan-tuan, berlaku sebalik. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, bila mana tidak berlakunya peperangan, bila tak berlakunya peperangan, maka bolehlah berlaku dialog yang harmoni di antara dua pihak, di antara orang Islam dan juga orang bukan Islam. Orang Makkah yang pergi ke Madinah tanpa izin keluarga yang perlu dihantar balik, mereka inilah yang menjadi ejen penyebar dakwah. Bila mereka balik, mereka inilah yang menerangkan hakikat Islam dengan sejelasnya. Jadi tuan-tuan, dalam perjanjian tadi tak perang. Bila tak perang, tak boleh perang lah, dia kata. Jadi inilah ruang dan peluang berlakunya dialog demi dialog, sehingga menyebabkan tuan-tuan, ramai di kalangan orang bukan Islam mendapat penjelasan yang sebenar tentang Islam. Sebelum ni mungkin mereka hanya dengar daripada pembesar-besar Quraisy yang menipu mereka. Kesannya tuan-tuan, dalam tempoh yang singkat, orang yang memeluk Islam, ada yang kata sama banyak, ada riwayat kata lebih ramai daripada berbelah tahun daripada sebelum itu, bila mana berlakunya dialog terbuka tadi. Tuan-tuan, selepas tahun berlaku peristiwa tadi, sampai tempohnya berlakunya apa yang disebut sebagai Umratul Qadha, umrah ganti. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Fat tadi, ayat yang ke-27, laqad sadaqallahu rasulahu ar-ru'ya bilhaq la tadkhulunna al-masjidal harama insya'allahu aminina muhalliqina ru'usakum wa muqassirina la takhafun fa'alima ma lam ta'lamu faja'ala min duni dhalika fathan qariba. Sungguhnya Allah Ta'ala akan buktikan kepada Rasulnya tentang kebenaran mimpinya dengan sebenarnya, iaitu bahawa sesungguhnya kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram insya-Allah dalam keadaan aman
dengan mencukur rambut kepala dan mengguntingnya, sedang kamu tidak merasa takut. Maka Allah Ta'ala mengetahui apa yang tidak kamu ketahui, dan Dia memberikan sebelum itu kemenangan yang dekat. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita lihat berlakunya apa yang kita sebut sebagai umratul qada tadi, iaitu umrah ganti. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi berlakulah umrah itu pada bulan Zulqa'dah tahun ke-7 Hijrah. Jadi kebetulan dia tuan, bulan Zulqa'dah juga tahun ke-7 Hijrah, di mana ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kembali pada Hudaybiyah pada bulan Zulqa'dah menuju ke Madinah, lalu baginda menetap di sana sampai bulan Zulhijjah Muharram, lalu beliau baginda pergi pada bulan Safar menuju kota Khaybar, sehingga Allah Ta'ala beri kemenangan, berlakunya penaklukan kepada Khaybar. Kemudiannya sampailah kita kata berlakunya yang kita sebut tadi, umrah ganti tadi, umratul qada. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, Rasulullah pergi dengan sahabat mengerjakan umrah. Lalu Nabi mengajak sahabat-sahabat berpakaian ihram sambil mengiringi haiwan korban. Ada yang mengatakan haiwan itu sejumlah 60 ekor unta. Maka tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lihat pada ketika itu tuan-tuan, khabar angin yang sampai kepada orang Makkah oleh pembesar-pembesar mereka bahawa orang Madinah ini orang yang lemah. Orang yang lemah sebab satu penyakit yang mereka kena ialah demam Yasrib. Jadi pembesar Quraisy telah memberitahu kepada penduduk Makkah, orang Madinah ni orang yang tak kuat, orang yang lemah, sebab mereka kena demam Yasrib tadi. Yang benar tuan-tuan, ada penyakit itu. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam peristiwa umratul qada itu tuan-tuan, Nabi memerintahkan sahabat berpakaian ihram. Kita pun tahu pakai ihram macam mana, nampak lengan ya. Tangan lambang kekuatan, simbolik kekuatan. Itu biasa kita tahu. Waktu masih kecil-kecil tuan, gaduh dengan kawan, kita senting lengan baju tak ada kita nak senting lengan, kita nak senting seluar dan tak senting lengan baju. Tangan lambang kekuatan. Bayangkan tuan-tuan, tangan-tangan orang Arab besar-besar, pakai ihram satu. Kemudiannya tuan-tuan, Nabi menggalakkan sahabat Nabi pada ketika itu untuk tawaf di Kaabah dalam keadaan 3 pusingan berlari-lari anak. 3 pusingan. Selepas itu tak apa, tapi kalau siapa yang boleh teruskan, silakan. Tuan-tuan, bayangkan berlari-lari anak sambil baca talbiyah, sambil pakaian pula tuan nampak lengan tadi, melaungkan labbaik Allahumma labbaik dan sebagainya. Tuan-tuan, ia telah memberi satu kesan sewa kepada golongan musyrikin, menjadi satu perang saraf kepada golongan musyrikin pada ketika itu. Yang pada ketika itu orang musyrikin tengok orang Islam kuat. Orang Islam kuat. Macam kita tengok tentera tuan-tuan, tentera pakai pakaian yang kita kata fit lah, nampak badan, kita kata nampak badan sasar tuan-tuan, sambil berlari anak melaungkan lagu-lagu semangat. Orang nampak kuat, hebat. Tuan-tuan, musyrikin Makkah yang melihat Nabi dengan sahabat pada ketika itu tuan-tuan, mereka nampak orang Islam kuat, bertentangan dengan apa yang mereka disampaikan sebelum ini tuan-tuan. Mereka disampaikan bahawa orang Madinah ni orang yang lemah, sakit, demam Yasrib. Tapi hari itu orang Makkah tengok, orang Madinah, orang Islam, orang yang kuat. Sehingga kan timbul kegentaran dalam hati mereka, menyebabkan mereka bersembunyi di sebalik bukit-bukit yang berada di sekitar Makkah masa itu. Sembunyi kerana takut. Datang pembesar Quraisy minta Nabi cepat-cepat segerakan tunaikan umrah, cepat-cepat keluar daripada Makkah, sebab orang Makkah masa itu takut dengan kekuatan umat Islam. Tuan yang saya hormati sekalian, tadi kita dah lihat selepas perjanjian Hudaybiyah ramai orang peluk Islam. Ditambah pula selepas peristiwa umratul qada, tambah lagi kegentaran dalam hati musyrikin yang mereka setkan dalam minda mereka, orang Islam sebenarnya kuat. Takdir Allah tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebut tadi Banu Bakar dengan Banu Khuza'ah selalu bergaduh. Gaduh punya bergaduh tuan-tuan. Satu ketika mereka bergaduh
berperang. Dan pada masa yang sama tuan-tuan, golongan Quraisy telah membekalkan senjata kepada Banu Bakar untuk memerangi Banu Khuza'ah, sehingga menyebabkan ada beberapa orang di kalangan Banu Khuza'ah yang mati. Maka Banu Khuza'ah pun tuan-tuan pergi ke mengadu kepada Rasulullah SAW tentang bagaimana Quraisy telah bersubahat dengan Banu Bakar untuk perang dengan mereka. Sedangkan dalam perjanjian tak boleh begitu. Maka tuan-tuan, kita lihat ini telah berlakunya pencabulan terhadap perjanjian Hudaybiyah tadi. Pada masa yang sama tuan-tuan, pembesar Quraisy pun jadi gelabah di atas kesilapan beberapa golongan mereka yang telah bantu Banu Bakar untuk berperang tadi. Mereka gelabah tuan-tuan, bimbang sebab mereka telah mencabut perjanjian tadi. Maka tuan-tuan, mereka telah bermesyuarat. Akhirnya mereka nak menghantar Abu Sufyan untuk pergi berjumpa dengan Rasulullah SAW, nak berbincang untuk perbaharui perjanjian tadi. Dalam perjalanan tuan-tuan, Abu Sufyan jumpa wakil Banu Khuza'ah. Dia dah risau, rasa-rasa mungkin Banu dia telah report pada Rasulullah. Abu Sufyan tanya dia, kau pergi mana? Pergi jumpa Rasulullah ke kan? Abu Sufyan nak siasat. Tak, dia kata dia pergi jalan-jalan je. Tak pergi jalan-jalan itu je, dia tak beritahu. Tapi Abu Sufyan tak pernah percaya. Abu Sufyan siasat lagi. Dalam kitab sirah tuan-tuan, dalam kitab Rahimul Maktum karangan Sofiyur Rahman Barafuri, digambarkan Abu Sufyan menyiasat. Macam mana Abu Sufyan siasat tuan-tuan? Abu Sufyan ni pakar berunta. Dia pakar berunta tuan-tuan. Sebab itu dalam peperangan Badar dulu, sebelum perang Badar, Abu Sufyan tengok hidung unta dia, dia dapat kesan unta dia telah mengesan bau peluh badan manusia yang sedang marah beberapa jauh di depan. Sebab itu dia boleh sangka, dia tengah fikir, siapa yang marah dekat dia? Pasti dia syak ialah Nabi dengan sahabat. Dia menyangkakan Nabi dengan sahabat bersiap sedia untuk menyerang mereka. Sebab itu Abu Sufyan ambil langkah, dia ajak rombongan masa itu daripada Syam berehat. Dia tak bagi tahu dekat orang Syam, tak bagi tahu pada kawan-kawan rombongan dia bahawa mereka akan diserang. Tapi Abu Sufyan hantar wakil ke Mekah untuk minta bantuan. Abu Sufyan tak beritahu, tapi dia minta bantuan. Ini plan. Sebab Abu Sufyan kesan hidung unta dia. Pada masa itu juga tuan-tuan, Abu Sufyan dia buat tinjauan di kawasan sekitar. Apa yang berlaku tuan-tuan? Abu Sufyan jumpa tahi unta. Kita dengar tahi unta tak tahu apalah. Yang kita tahu cerita Firauni lah kan? Tumpuk-tumpuk tahi unta dekat pendekar bujang lapuk. Abu Sufyan tengok tahi unta, dia tahu ini unta daripada Madinah. Tuan-tuan boleh kisah nak korban ni, tengok tahi lembu nanti, boleh teka tak lembu ni daripada mana nanti? Tuan-tuan tak tahu ya tuan-tuan. Macam mana Abu Sufyan boleh teka demikian? Sebab unta di Madinah tuan-tuan, dia makan, termasuklah kesan biji tamar dia makan. Itu beza dia. Dalam peristiwa tadi, kita kembali pada cerita tadi, yang dalam perjalanan Abu Sufyan nak pergi jumpa dengan Rasulullah, nak perbaharui perjanjian tadi, dinafikan oleh Banu Khuza'ah bahawa dia pergi report pada Rasulullah. Dia kata dia pergi jalan-jalan. Tapi Abu Sufyan tengok tahi unta, dia tahu unta ini dari Madinah. Dia jadi bimbang lagi. Abu Sufyan pendekkan nak pergi jumpa dengan Rasulullah. Tuan-tuan nak bincang dengan Rasulullah perbaharui perjanjian. Rasulullah tak layan. Cuba nak mujuk sahabat yang lain, mereka tak layan juga. Tuan-tuan, Abu Sufyan balik dalam keadaan gagal berlakunya perbaharui perjanjian masa itu. Masa Quraisy kecewa dengan kegagalan Abu Sufyan. Pada masa yang sama tuan-tuan, Nabi melihat inilah masanya. Inilah masanya. Maka Nabi berangkat bersama dengan sekitar 10,000 orang sahabat ke Makkah. Maka dipendekkan kalam tuan-tuan, berlakunya pembukaan kota Makkah. Ketika mana Nabi dengan sahabat masuk ke kota Makkah, orang Quraisy jadi kelang kabut. Mereka berbincang nak lawan ke tidak. Ada yang kata lawan, tapi majoriti kata jangan lawan. Sebab apa jangan lawan? Di situ kita melihat lagi hikmah di sebalik perjanjian Hudaybiyah tadi. Sebab
Mereka telah melihat dalam tempoh yang pendek itu ramai orang memeluk Islam. Pada saat itu sudah ramai orang yang telah memeluk Islam. Ramai orang nak peluk Islam masa itu, makin ramai. Pada masa yang sama tuan-tuan, mereka terkesan dengan satu yang seolah menjadi satu sewa tadi, perang psikologi tadi, dalam peristiwa Umratul Qadha tadi. Nabi dengan sahabat pakai ihram, berlari-lari anak tawaf, baca talbiyah. Mereka nampak orang Islam kuat, jangan cari pasal. Sebab itu tuan-tuan, berlakunya pembukaan kota Makkah dalam keadaan yang agak tenang, kita katakan. Bukan berperang dengan satu perangan yang besar. Keberlakunya pembukaan kota Makkah tuan-tuan pada ketika itu, barulah kita nampak hikmah di sebalik perjanjian Hudaibiyah. Yang sahabat lihat, kerana sahabat pun sayangkan Islam, Nabi pun sayangkan Islam, sahabat pun sayangkan Islam. Sebab itu mereka rasa macam takkanlah kita nak beralah dengan musyrikin. Tetapi tuan-tuan, Nabi ni kita lihat bagaimana pandangan jauh, visionary leader yang melihat jauh ke depan tuan-tuan. Sehingga kan tuan-tuan, Nabi tidak melihat soal seminggu, 2 minggu kesal perjanjian Hudaibiyah, tapi jauh ke depan, dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka barulah kita nampak rupa-rupanya bijaksananya perjanjian Hudaibiyah pada ketika itu, yang berlaku pada bulan Zulqa'dah tahun ke-6 Hijrah. Tuan-tuan, kita sedang berada dalam bulan Zulqa'dah. Kita mengimbau peristiwa itu yang kita ingat, inna fatahna laka fatham mubina. Awal surah Al-Fat tadi yang disebut oleh Al-Barra radhiyallahu anhu, itulah kemenangan yang nyata, iaitu berkaitan dengan perjanjian Hudaibiyah dan juga Bai'atul Ridwan tadi. Bai'atul Ridwan adalah peristiwa perjanjian Hudaibiyah. Itu perkara yang disebut oleh Al-Barra radhiyallahu anhu. Maka tuan-tuan, moga-moga tuan-tuan kita dapat lihat bagaimana bijaksananya Nabi dalam membuat keputusan. Maka kita pun tuan-tuan, dalam buat satu keputusan besar, jangan fikir pendek, tapi fikir jauh ke depan. Kadang-kadang tuan-tuan, kita yang lemah ini tuan-tuan, begitu cepat menghukum orang yang mungkin berautoriti membuat keputusan. Kita menganggap keputusan yang merugikan begini begitu dan sebagainya, kerana kita berada di posisi kita. Tapi pimpinan yang berada di posisi yang sepatutnya, mereka melihat jauh ke depan, yang mungkin tak dilihat, yang tak terjangkau oleh fikiran kita. Maka tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kita lihat betapa hebatnya Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, saya kira cukup sekadar itu pada malam ini. Kita mengimbau peristiwa Bai'atul Ridwan, perjanjian Hudaibiyah, Umratul Qadha, dan sampai membawa kepada peristiwa pembukaan kota Makkah. Saya kira tuan-tuan cukup sekadar itu dulu untuk malam ini. Yang baik itu daripada Allah, yang buruk, yang lemah di sisi sendiri. Hakikatnya kedua-duanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, disandarkan ke atas insan yang dhaif lagi ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waj'alna minal ulama'is salihin. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. صلى الله على محمد تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.